menahan dirinya daripada minta. Ada fakir yang jenis-jenis. Dia malu nak minta-minta ni. Kemudian bagi juga kepada kumpulan yang apa nama disebutkan mu'tar, iaitu fakir yang minta. Tapi dia suruh bagi yang menahan daripada meminta-minta. Dia bagi itu dulu. Tengok Islam itu meletakkan orang fakir pun dalam situasinya yang menjaga maruah. Menjaga maruah. Dia tak mau dia tak mau mengaku dia ni fakir. Sampai macam itu. Sebab bagi dia tangannya ada, matanya cukup, ada panca inderanya cukup. Dia tak hendak ini dikatakan fakir. Sebab fakir bagi faham dia ialah apa nama uzur ataupun cacat. Itu fakir bagi dia. Tetapi ada masa saya jadi setiausaha masjid. Saya melihat satu orang apa nama ni Pakistan Muslim ni. Saya tengok dia apa nama memerlukan bantuan. Saya pergi ke rumah dia. Tuan, saya kata kita ada duit apa nama ni zakat nak bagi dekat tuan ni. Menangis dia. Dia kata saya tidak mau ini duit zakat sebab saya cukup lengkap. Tapi kami nampak tuan tidak, saya tidak perlu. Saya tidak mau apa nama disebut fakir. Malu saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, dia ciumnya tangan saya minta maaf. Tolong bagi orang lain. Macam itu ada. Seorang aja saya jumpa. Yang lainnya bila kita sebut dekat masjid tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siapa-siapa yang fakir, miskin di karyah kita, silalah mengambil borang. Habis semua orang ambil borang. Sebahagian je tinggal. Jadi semua orang merasa dia miskin. Tetapi orang yang saya jumpa seorang ini pula jenis, baru saya insaf. Ya Allah, dalam dunia ni jangan kita melihat seseorang itu dari sudut dia punya. Sebelum kita berjumpa, baru kita tahu itulah waraknya manusia. Sampai dia tahu, dia kata fakir bagi maksud dia ialah tak mampu. Kerana katanya di Malaysia ini, dia kata tidak berdaya. Tidak berdaya. Dalam Malaysia ni katanya letak aja kayu ke apa, hidup semua. Artinya mewah. Allah memberikan suatu anugerah kepada Malaysia. Hujan sepanjang masa, panas sepanjang masa. Tak ada dunia, tak ada dunia, apa nama negara dalam dunia yang macam kita ni. Mewah. Alhamdulillah. Ini contohnya. Contoh. Jadi sebab itu kita kata, mari kita value addedkan apa nama Allahu Akbar tadi dalam bentuk yang benar-benar menyampurkan dia dengan teknologi. Menyampurkan dengan teknologi. Ini ilmu yang kita nak ni. Supaya dapat sampai kepada sasaran yang tepat. Itu pengorbanan juga. Pengorbanan kita. Nampak kita ada pemanggil di talian. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian Saya Aminah binti Abdul Rahman dari Ampang. Ya, Cik Aminah. Saya nak tanya pasal korban ni. Kalau orang tu dia ada hutang ataupun dia biasa ambil duit orang, dia kena bayar seolah-olah macam dia berhutang. Adakah dia perlukan berkorban dulu ataupun dia nak membayar hutang yang dia ambil duit orang dulu? Itu je. Soalannya. Itu soalan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi nampaknya kita ada pemanggil kedua tu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Cik Ramli dari Kuantan. Cik Ramli. Ya. Ya, sila Cik Ramli. Saya salah seorang peminat lah rancangan Bicara Islam ni. Ya. Jadi saya dah dengar acap kali dah pembicara-pembicara membincangkan tentang keislaman, kesyukuran dan sebagainya, pengorbanan. Jadi masalah sekarang, negara kita ni sekarang ni telah kefahaman tersebut telah dicemar oleh pendapat-pendapat yang saya rasa yang kalau sebelah pantai timur di Pahang, Kelantan dan Terengganu ni, pendapat-pendapat yang sebegini selalunya tidak diterima oleh masyarakat yang cetek dari segi pengetahuan agamanya. Sebagai contoh, saya mendapati sebuah rumusan selama ni bahawa setelah negeri Terengganu dan juga Kelantan ditadbirkan oleh pemimpin-pemimpin ulama yang terdiri daripada ulama lepas, maka saya dapati semakin rosak akhlak masyarakat di sana. Bahkan saya dapati kalau kita pergi ke Terengganu dan Kelantan, kalau berkeluar tu datanglah ke Terengganu dan Kelantan, InsyaAllah tak ada tangkapan, tak ada pencegahan. Berbanding dengan dahulu, memang banyak tangkapan dan pencegahan. Jadi saya dapati kalau kita rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin dan juga Riyadhus Shalihin dan lain-lain kitab yang muktabar, dia beritahu bagaimana kita nak kenal ulama-ulama su ni, supaya rakyat boleh memikirkan supaya yang mana satu menjadi panduan yang sebenar. Saya kalau bila minta izin daripada Datuk untuk saya beritahulah garis panduan nak kenal ulama su dan ulama yang baik ni. Yang pertama, dia kata ulama yang baik ni dia bercakap dengan suara yang rendah, perlahan dan cukup sampai ke telinga saja, kata Imam Ghazali. Tapi ulama yang baik, ulama yang su pula dia bercakap dengan suara yang tinggi, nada yang cukup tinggi.
Yang kedua, dia kata ulama yang baik ni dia menafikan diri dia ulama. Manakala dia mendakwa orang lain ulama. Manakala ulama yang jahat pula, dia mendakwa diri yang ulama, dia menafikan orang lain ulama. Yang ketiga, ulama su' ni dia terlalu mengejar harta benda, pangkat dan segala-galanya, jawatan dan sebagainya. Manakala ulama yang baik dia menolak segala-gala yang pangkat dan jawatan. Yang ketiga, kita dapati ulama yang baik ini, dia tidak ada hasad dengki, dendam dan cemburu dan sebagainya. Tetapi ulama yang jahat tadi, dia pendendam dan hasad dengki. Yang ketiga, ulama yang baik ini dikatakan dia makan sedikit, tapi banyak makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebab itu kita dapati perut ulama yang baik ni dia kempes sikit. Tapi ulama yang jahat ni dia makan banyak dan perut dia tu buncit. Sebab itu Rasulullah dikatakan bahawa baginda itu selalu kerap berlapar sampai 3 hari tak berasap pun ada rumah dia. Jadi adapun baginda itu, badan baginda itu cantik. Apabila baginda berdiri, paras antara dada dan perut dia sama. Tidak sebagaimana ulama-ulama ulama PAS hari ni tengok contoh Menteri Besar Terengganu ke tengok perut dia tu dah buncit. Terima kasih Encik Ramli. Itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun harapkan janganlah kita pula menggunakan kesempatan ini untuk mempersoalkan orang ramai tu. Mungkin Datuk boleh jawab soalan pertama tadi. Aminah. Puan Aminah. Penampang karenanya dia katanya kalau orang tu nak berkorban, dia berhutang. Perlukah dia menjelaskan hutang dulu sebelum berkorban? Iyalah. Macam mana tu? Apa nama ni? Ini senang aja menjawabnya. Hutang tu membayarnya wajib. Korban ni sunat. Jadi kan kita senang aja memaham supaya dalam memilih tentu yang wajib didulukan. Baru buat yang sunat. Jadi Puan Aminah, ingatkanlah kalau ada yang suruh bayar hutang dululah. Kadang sunat pula dulu ya. Kecuali lah kalau dia dah dihalalkan ya. Itu kadang-kadang tak faham ni tadi, persepsi ni kadang salah. Menyalah utama, menyalahkan keutamaan. Mana yang utama, mana yang kedua, mana yang ketiga.